Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Kita ambil ayat sebelum ni yang kita tertinggal malam. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Wa alqaina, dan kami campakkan, bainahum, di antara mereka Yahudi, al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian, ila yaumil qiyamah, hingga ke hari kiamat. Ayat ni memberi kelegaan hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang-orang Yahudi ini begitu tidak sopannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menuduh tangan Allah terbelenggu, yakni bakhil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasa kurang senang dengan orang Yahudi yang mempunyai akidah begitu rupa terhadap Allah. Allah tidak pernah bakhil. Yadullahi mal'a, tangan Allah sentiasa berlimpah, sentiasa penuh untuk memberi rahmat. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah sentiasa terbuka. Tapi Yahudi begitu, Yahudi mengatakan Allah bakhil. Kalau begitunya Allah Subhanahu wa taala macam mana dia layan kepada orang ni, kepada Yahudi yang mempunyai akidah begitu? Alqaina bainahumul adawata wal baghdha, kami campakkan ke dalam mereka, kepada mereka, permusuhan dan kebencian antara satu dengan lain sampai kepada hari kiamat. Kenapa? Kerana dosa mereka. Dosa boleh membawa kepada permusuhan. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam masyarakat tidak tenang disebabkan dosa. Sama jugalah dengan iman. Orang yang mempunyai iman, hidup mereka senang, hidup mereka tenteram, aman, sebab iman, dosa dan pahala ada mempunyai kaitan juga kepada keamanan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia ini. Akibat daripada orang Yahudi yang berbuat dosa itu, Tuhan campakkan kepada mereka permusuhan dan kebencian sampai kepada hari kiamat. Tetapi kenyataannya kita lihat pada hari ini, nampaknya mereka bersatu. Sebenarnya kita nampak mereka bersatu disebabkan umat Islam berpecah belah. Nampak mereka bersatu, hakikatnya mereka lebih buruk. Mereka buruk, perpaduan mereka rendah. Tetapi umat Islam lebih rendah lagi. Kita lihat sebagai contoh di Palestin. Di Palestin sesama Islam berperang, membunuh-bunuh. Demikian juga di Iraq. Dan sepatutnya di antara Sunni dan Syiah tidak berkelahi sebab sama-sama Islam. Tetapi usaha-usaha yang buruk, berperang sesama sendiri dengan matlamat untuk menguasai, merebut kuasa, inilah yang menjadikan Yahudi mempunyai peluang untuk membunuh, berperang dengan umat Islam. Kelihatan mereka lebih bersatu daripada umat Islam. Kita yakin keterangan Al-Quranul Karim yang menyatakan bahawa mereka bermusuh dan membenci antara satu dengan lain. Kalaupun mereka bersatu padu hanya untuk seketika saja, untuk seketika, tetapi masa depan untuk Islam, kita yakin begitu. Tetapi untuk kebangkitan Islam ini memerlukan sedikit masa supaya mereka belajar daripada kesilapan mereka. Sampai kepada hari ini belum nampak yang umat Islam belajar daripada kesilapan mereka yang lalu. Oleh sebab itu, permusuhan yang ada di kalangan orang Yahudi tidak kelihatan, tapi lebih nampak mereka bersatu padu. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali orang Yahudi ini menyalakan api peperangan, Allah padamkannya. Sudah banyak kali mereka
menyalakan api untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi gagal. Mereka gagal. Mereka cuba untuk membunuh Nabi. Kita baca dahulu dalam sejarahnya, tetapi gagal. Mereka cuba untuk menyerang Nabi, menghalau Nabi dari Madinah, gagal. Mereka cuba untuk membuat perpaduan, kerjasama dengan musyrikin dari Makkah untuk hapuskan Islam di Madinah. Mereka tidak berjaya. Quran menyatakan, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka nyalakan api peperangan, Allah padamkan api itu, maka mereka tidak berjaya dalam rancangan mereka. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka pula berusaha, Yahudi berusaha untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sedangkan Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Mereka berusaha. Kerosakan yang mereka mulakan di muka bumi ini, kerosakan akhlak, umpamanya akhlak, kerosakan tidak bermoral, tidak berakhlak, kerosakan tiada agama, suka memesongkan agama, suka melakukan keganasan. Ini kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi. Di mana pun kita lihat, mereka telah mengadakan usaha-usaha ini. Mereka melaga-lagakan umat Islam antara satu dengan lain, melekakan umat Islam dengan cara hiburan, dengan cara sokan, dengan cara berbagai-bagai lagi. Dan yang terakhir sekali, mereka ingin menawan belia-belia Islam, wanita-wanita Islam, dengan memberi pemikiran-pemikiran yang jauh terpesong daripada Islam. Antaranya black metal umpamanya. Ini juga dikesan berasal daripada perancangan Yahudi, pemujaan syaitan. Kita sebutnya black metal. Tetapi di setengah negeri Arab, bukan setengah lah, kebanyakan dalam akhbar mereka melaporkannya abadatus syayatin, penyembah syaitan, yang kita sebut black metal itu. Kerja-kerja mereka sama saja. Seterusnya, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atim. Jika sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah, artinya Yahudi ini mereka kurangnya iman dan takwa kepada Allah. Mereka sudah tahu agama, tetapi mereka pesongkan agama, balik semula kepada agama, kepada kitab Taurat. Apabila mereka balik kepada kitab Taurat, nampaklah bahawa kelemahan mereka yang mereka tinggal pada mana? Pada iman dan takwa. Lakaffarna anhum sayyi'atihim. Nescaya kami hapuskan, kafarna, kami hapuskan daripada mereka keburukan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh nikmat. Tetapi sayangnya ahli kitab tak mahu beriman dan tidak mahu bertakwa. Paling pokok sekali, mereka tidak mengiktiraf Islam sebagai agama langit, sebagai agama wahyu. Yahudi kekal dengan Yahudi mereka yang rosak, iaitu Yahudi yang telah memesongkan kitab Taurat daripada kitab asalnya. Nasara pun demikian juga. Satu teori yang pada akhir ini, teori perpaduan kononnya. Teori perpaduan iaitulah menggabungkan semua agama Ibrahim ini di bawah satu payung. Wujudkan kerjasama antara agama-agama Ibrahim. Agama Ibrahim ini kononnya Yahudi, Nasara dan Islam. Kerana ketiga-tiga agama ini berasal daripada Ibrahim. Asal daripada Ibrahim. Jadi kalau begitu kita gabungkan saja. Ini pemikiran barat. Pemikiran ini juga tak kurang salahnya dengan ajaran Yahudi sendiri. Pemikiran gabungkan di antara agama, tak perlu berkelahi. Semua ni agama tauhid kata mereka. Agama Yahudi, Nasara dan Islam. Dan lanjutan kepada usaha ini, mereka cuba mengadakan dialog peradaban, dialog agama, hiwarul adyan, hiwar di antara agama. Tujuannya untuk menyatu padukan. Satu perkara yang barangkali saya rasalah sebelum daripada hiwar itu diadakan, iktiraf terlebih dahulu Islam sebagai agama langit. Sehingga hari ini Islam iktiraf agama Yahudi, Islam iktiraf agama Nasara, dan meletakkan agama-agama ini pada martabat ahli kitab yang berbeza dengan kafir bukan ahli kitab.
Oleh kerana itu ada keistimewaan yang diberi oleh Islam kepada ahli kitab ini. Sembelihan mereka boleh makan, lagi mereka ini wanita mereka boleh dikahwini. Ini laluan dua hala yang telah diberi oleh Islam kepada mereka. Artinya agama ini diiktiraf oleh Islam. Oleh sebab itulah yang tidak seperti musyrikin. Tetapi sampai hari ini Yahudi, Nasara tidak iktiraf Islam sebagai agama langit. Jadi bagaimana untuk diadakan perbincangan dengan mereka dalam soal-soal agama, sedangkan pada awal lagi mereka menolak Islam, tolak Islam. Agama yang datang, agama yang kemudian mengiktiraf agama yang dahulu. Tetapi agama yang dahulu tidak iktiraf agama kemudian. Yahudi tidak iktiraf Nasara, tidak iktiraf sebab Nasara, Kristian datang kemudian daripada Yahudi. Yahudi tidak iktiraf Nasara dan Islam sebab kedua-duanya ini. Nasara iktiraf Yahudi tapi tidak iktiraf Islam. Iktiraf Islam. Di sini punca masalah. Masalah ini boleh diselesaikan, kemudiannya hiwar boleh diadakan, tetapi ada beberapa perkara yang tidak boleh disentuh. Tak boleh sentuh soal-soal akidah ketuhanan, tak boleh menghina Nabi, tak boleh menghinakan Al-Quran. Ini sebagai syarat-syarat yang boleh diadakan hiwar, dialog peradaban antara tiga-tiga agama ini. Di sini ayat 63 ini, 65 ini masih lagi menghormati ahli kitab dan meletakkan mereka pada satu tahap yang sangat dihormati. Sangat dihormati, iaitulah menjanjikan mereka ini dengan penghapusan dosa dan menjanjikan mereka dengan syurga dengan satu syarat. Satu syaratnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini sama ada mereka ingin terus kepada Al-Quran, boleh cari di sini, boleh dapati di sini, balik kepada kitab Taurat mereka yang asli yang sebelum dipindah, mereka akan bertemu. Di sana mereka akan bertemu iman dan takwa ini. Salah satu daripadanya mengikuti Nabi yang dibangkit pada akhir zaman, yang dinyatakan sifat-sifat Nabi itu dalam kitab Taurat mereka. Dalam kitab Taurat akan bertemulah mereka bahawa Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka boleh dapati iman dan takwa yang dikehendaki itu. Demikianlah ayat Al-Quranul Karim di sini menyelesaikan krisis antara Islam dengan Yahudi dengan Nasara, boleh diselesaikan atas dasar iman dan takwa. Tidak ada pihak yang lebih untung apabila beriman dan bertakwa. Tidak boleh dikatakan Islam lebih untung dalam perundingan iman dan takwa. Tak ada. Semua orang mengharapkan rahmat daripada Allah. Semua orang mahukan pertolongan Allah. Semua orang tak sukakan permusuhan dan kebencian. Jadi kalau begitu, balik di sini. Inilah dia kaedah hiwar yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Hiwar yang adil, dia tidak memihak kepada mana-mana pihak, tetapi yang lebih mustahak ialah iman kepada Allah dan takwa kepadanya. Seterusnya, walau annahum aqamut Taurat wal Injil. Allah.